Okay, baiklah, kita dah tengok dari sudut perkembangan budaya itu dari pandangan Dr. Sahul. Bagaimana pula dari segi aspek hukumnya, Dr. Zaimi? Boleh Dr. berikan sedikit pandangan? Okey, terima kasih. Sebelum saya terlupa, apabila disebutkan tentang Arabisasi, memang ada sebahagian orang begitu, orang kata apa, begitu allergic bila sebut tentang Arabisasi, kan. Saya ingat lagi, kalau saya boleh tunjukkan, kejap saya present sikit lah. Ni saya pernah tulis dulu ni. Okay, semua tengok di skrin saya. Dulu saya pernah, saya diberikan dengan print screen ni. Print screen ni ditulis oleh seseorang yang bernama Siti Kasim. Seolah-olahnya masa tu dia mempertikaikan tentang perkataan takwim. Ya. Dia kata gunalah jadual, ya. Gunakan jadual, kerana takwim tu dia kata bukan bahasa Melayu lah. Sebab ada Kementerian Pendidikan digunakan takwim, dia menggunakan takwim. Jadi saya pun ada tulis sikit berdasarkan kepada print screen yang sampai pada saya lah pada waktu ni. Jadi bila saya tengok nama dia tu, Siti Kasim ditulis di sini. Kalau penulis ni betul lah Siti Kasim ni, kan. Jadi kalau penulis ni begitu sayang bahasa Melayu sehingga tak mau bahasa Melayu itu dicampur dengan bahasa lain, sebenarnya perkataan Siti itu pun adalah perkataan Arab. Diambil daripada perkataan Sayyidati, puan. Ya? Puan. Kasim tu pun adalah bahasa Arab, daripada perkataan Qasim, yang bermaksud pembahagi. Jadi dia kena tukarlah nama dia. Sebab tu saya tulis kat situ. Saya tulis kat situ, kalau betul-betul nak bahasa Melayu, nama dia kena tukarlah. Nama dia kena tukar, iaitu saya tulis kat sini. Saya tulis kat sini. Ini lama punya cerita ni. Saya tulis pada 10 Oktober 2019. Saya kata, tidakkah Siti Kasim ni tahu bahawa perkataan jadual pun sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Jadual tu pun bahasa Arab juga. Walaupun dia kata takwim bukan sepatutnya gunakan jadual. Seolah begitulah yang difahami daripada tulisan itu. Jadual pun dah bahasa Arab. Jadi bukan bahasa Arab tu sebenarnya bahasa. Abu Jahal pun petah bahasa Arab, tapi dia bukan Islam pun. Kalau nak pergi lagi jauh, nama Kasim tu sendiri bahasa Arab. Kalau tukar kepada Kasim tu kepada Melayu, dia akan jadi pembahagi. Jadi Siti pun bahasa Arab, kita tukar kepada puan. Jadi puan pembahagi. Kalau betul-betul nak guna bahasa Melayu lah. Tapi sebahagian orang kadang-kadang dia begitu sensitif dengan bahasa Arab. Tetapi dalam dalam budaya Western, kadang-kadang dia tak begitu sensitif pun. Contohnya, saya tengok kadang-kadang orang Melayu lebih dahsyat daripada orang putih dari sudut pemakaian makanan cheese. Pisang pun bubuh cheese, kan? Pisang cheese. Kadang-kadang saya tengok, mungkin lagi 5 tahun, saya tengok orang Melayu dah gila makan cheese. Orang bukan kata orang Melayu, orang Malaysia pun dah gila makan cheese. Mungkin lepas ni tertarik cheese. Lepas ni perkataan cheese yang maki orang tu pun cheese berdebah kau. Cheese tu pun dah tak jadi perkataan yang maki orang. Dia akan jadi perkataan yang menambahkan selera orang untuk makan. Bila nak makan selera sikit, dia bubuh cheese. Cheese leleh. Kek pun bubuh cheese. Jadi Mak Saleh pun akan kata Melayu lebih Mak Saleh daripada Mak Saleh. Tapi kita terima kerana budaya ni dia memang begitu. Cara hidup dia memang akan ada kita panggil apa? Serapan. Kerana kita punya bahasa elastik memang akan tarik daripada budaya-budaya lain kerana kita berinteraksi. Kalau tak nak campur dengan orang lain, duduk seorang-seorang. Duduk dalam penjara. Tu pun campur juga. Kalau kita punya penjara tu ada bangsa lain, pun kita akan campur juga. Makan pun kita campur. Nasi kandar. Bukan budaya 100% daripada Melayu. Kan? Yong taufu bukan 100% daripada Melayu. Jadi kalau dalam bab-bab ni kita nak bergaduh, kita duduk seorang-seorang lah. Makan nasi lemak cukup lah. Jangan makan benda-benda lain kerana benda tu ada campur dengan benda-benda. Itu pertama. Yang kedua, berkaitan dengan niqab semua ni memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama mengatakan ia adalah satu tuntutan agama kerana ia adalah mereka berpandangan kepada wajibnya orang perempuan ni menutup muka mereka. Tetapi berdasarkan kepada riwayat Ibnu Abbas yang ini dipegang secara mainstream pada hari ini, iaitu mereka mengatakan muka dan pergelangan tangan itu bagi perempuan bukanlah aurat, maka boleh terlihat. Di sana ada perbezaan pandangan di kalangan para ulama, di kalangan para sarjana. Tetapi kalau ada mereka yang nak berpegang kepada pendapat yang menutup muka ni, mengatakan ia wajib, kita harus biarkan mereka kerana benda ni memang ada khilaf di kalangan para ulama.
Memang ada khilaf di kalangan para ulama, dia pakai niqab pun kain dia beli, muka-muka dia pun tak suruh kita pakaikan untuk dia. Kalau dia suruh pakaikan, tolong pakaikan aku niqab, aku nak pakai niqab. Asyik-asyik nak suruh kita pakaikan, kita bolehlah mengamuk. Hang nak pakai niqab, tapi hang suruh aku je. Aku nak buat kerja lain. Tu tak ada masalah lah. Tapi dia tak kacau kita. Dia beli pakaian pun pakai duit dia. Jadi kita sakit hati pasal apa? Cuba kita bayangkan, kita nak beli baju. Kan, kita nak beli baju. Tiba-tiba orang kata, hang tak boleh beli baju ni, hang kena beli baju ni. Pasal apa? Hang kalau beli baju ni, hang nampak macam Arab sangat. Sedangkan muka hang lebih kepada Jawa. Suka hati aku lah duit aku. Kan? Jadi, kebebasan itu perlu diberikan. Kita hidup dalam negara demokrasi. Jadi bila mana setiap orang ada pilihan dia, kita juga perlu memberikan hak kepada orang seperti mana kita nak orang berikan hak pada kita. Jadi kalau itu berlaku dalam masyarakat, insya-Allah tak ada masalah pun. Yang menjadi masalah ni kita nak orang terima budaya kita. Tetapi kita seolah-olah menganggap apa yang orang lain buat tak bagus untuk diri kita. Dan tak bagus untuk dia juga. Seolah-olah macam dia tu budak sekolah, kita nak kena diktate dia nak buat apa. Itu adalah perkara yang bercanggah dengan kebebasan kehendak, kebebasan berfikir dan kebebasan memilih yang ada dalam masyarakat demokrasi kita. Wallahu a'lam.